سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diucapkan kepada semua jamaah Masjid Sarjana Utama yang dipilih Allah untuk bersama mendengar video ini. Hari ini kita nak berkongsi sedikit ruang ataupun bertajuk bagaimana siapa agaknya yang mati su'ul khotimah. Orang yang mati, kita nak mati husnul khotimah. Hari ini bercakap tentang kematian kerana hari ini COVID membuat berita kematian tidak lagi menakutkan, tidak lagi memilukan. Maka dengan sebab itu mari kita bincang supaya kita dalam masa 10 minit ini kita dapat melihat balik ke dalam diri siapa agaknya yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang buruk, iaitu setiap manusia berkewajipan bersungguh-sungguh, okey? Bersungguh-sungguh supaya dapat dia tidak mati. Ketahuilah bahawa orang yang sentiasa mati dalam su'ul khotimah itu adalah orang-orang yang menganggap remeh dengan solat fardu. Itu satu. Kemudian dia tidak mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Okay? Dua. Kemudian dan orang yang mencari-cari aib dan keburukan-keburukan orang lain, kaum muslimin. Dan juga kita kata orang-orang yang mengurangi sukatan dan timbangan dan orang-orang yang menipu kaum mukminin. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kita kata dan suka membelit dan mengelirukan orang-orang dalam urusan agama dan urusan dunia. Begitu juga orang-orang yang mendustakan para wali Allah. Mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa hak yang sebenarnya. Seterusnya, orang-orang yang mendakwa diri mereka mempunyai darjat kewalian dan tingkatan tanpa kebenaran dan lain-lain dari perkara-perkara yang keji. Maka kekuatan yang kita nak angkat ialah bagaimana agaknya kita nak menyelamatkan diri kita supaya kita dapat mati dalam keadaan dalam husnul khotimah. Jangan anda berasa bosan untuk sentiasa memohon untuk husnul khotimah. Kerana husnul khotimah adalah merupakan satu daripada hadiah dari Allah. Merupakan satu perkara yang paling ditakuti oleh iblis. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita angkat kekuatan. Mari kita berpegang teguh dengan tali Allah. Apa maksud berpegang teguh dengan tali Allah? Berpegang teguh kalau kita melihat surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 103. Berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Bila berpegang teguh, sekarang ini kita COVID, kita kata ada lockdown. Maka hari ini kita diminta oleh Allah supaya kita ikut, bukan saja ikut SOP yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi paling penting ialah untuk mengikuti SOP yang sudah Allah tetapkan sekian lama. Kalau solat kita nak solatnya sempurna, kalau solat kita nak solatnya khusyuk, kalau solat kita nak banyak berzikir, kalau solat kita nak melihat kekuatan-kekuatan supaya kita merasakan solat itu membantu kita dapat ketenangan, membantu kita dapat kesabaran, membantu kita dapat rasa syukur. Contoh, dan kalau kita kata kita nak lockdown, kita tak nak lagi buat maksiat apa-apa. Maknanya kita dilarang berjalan, dilarang keluar, bermakna Allah nak selamatkan kita. Untuk semak diri kita sudah atau tidak kita lockdown semua maksiat yang kita lakukan. Semua dosa yang kita lakukan. Maknanya kalau kita kata lockdown bermakna Allah minta kita berhenti dari mengumpat orang, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa perasaan. Sebab itu sekali lagi kalau dalam lockdown pun kita masih melanggar perintah Allah, tidak mentaati masih lagi kita kata melanggar larangan dan juga tidak mentaati arahan-arahan daripada Allah, bermakna kitalah manusia paling rugi. Lockdown bermakna kita sedang dipilih Allah untuk merasakan nikmat berada bersama keluarga, berada untuk menilai diri, berada masa yang lebih banyak untuk ibadah, untuk zikir, untuk berdoa, untuk ajar anak, untuk beribadah dengan anak, untuk buat baik. Sebab itu kita katakan orang yang hanya duduk diam lockdown tapi hatinya, perasaannya, fikirannya, YouTube-nya, apakah benda yang ditengoknya semua masih lagi berbentuk maksiat, bermakna lockdown dengan Allahnya tidak ada. Bila lockdown dengan Allahnya tidak ada, pusing kok mana pun kita akan dipilih untuk menjadi
menjadi mangsa kepada COVID-19. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita sama-sama menyemak diri kita. Kalau kita diperintah untuk tidak ke mana-mana, bermakna otak kita tetap jalan, otak kita tetap ke syurga, otak kita tetap ibadah, otak kita tetap nak buat baik. Sebab itu kalau bercakap di rumah, kalau yang dicakap itu adalah perkara-perkara yang buruk, perkara yang melukakan, perkara yang memilukan dan memalukan, lebih baik jangan cakap. Sebab itu bila nak bercakap apa-apa, nak tegur apa-apa, bilang 10 dulu. Aku cakap ini jadi untung ke jadi rugi? Aku cakap ini jadi gaduh ke tak gaduh? Aku cakap ini membuat dia ikut ke atau tak ikut? Sebab dalam keadaan kita lockdown, emosi kita banyak yang tidak stabil. Jadi telinga cepat panas, darah cepat naik. Maka dengan sebab itu sekali lagi, satu daripada senjata yang harus dijaga supaya kita tetap tinggal dalam keadaan harmoni ialah kita merasa bahawa kita sedang ditatap Allah. Kita sedang diberi Allah kesempatan untuk melihat ke dalam diri. Adakah aku ini sudah menjadi orang yang mentaati perintah Allah, orang yang berpegang pada tali Allah? Bermakna orang yang berpegang pada tali Allah bermakna dia redha dengan apa yang Allah bekalkan. Dia redha dengan apa yang Allah sudah berikan. Lockdown adalah hadiah dari Allah. COVID adalah hadiah dari Allah. Dia redha atau tidak, ataupun dia bersabar atau tidak, atau dia mengeluh dan berkeluh kesah. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita semak diri kita balik. Sudahkah kita berhenti dari semua maksiat yang kita lakukan dengan Allah dan maksiat yang kita lakukan dengan manusia? Adakah dalam masa ini juga kita masih sempat ngumpat? Adakah kita dalam masa ini juga kita masih sempat menyebarkan berita-berita tak cantik? Ataupun dalam masa ini juga kita tak jumpa namanya tenang, tidak jumpa namanya bahagia, tidak jumpa namanya senang hati? Bermakna kita belum merasakan nikmat dalam lockdown kerana kita belum lagi lockdown apa yang Allah minta kita. Oleh itu sekali lagi, lockdown bermakna kita menghentikan diri kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, otak kita dari menyakiti Allah dan menyakiti manusia. Walaupun kita ibu, kita ayah, kita berkuasa di rumah, tapi jangan belajar untuk bercakap untuk menyakitkan, bercakap untuk marah merendahkan. Kerana sebahagian daripada harmoni lockdown adalah apabila semua merasa bahawa dia sedang ditatap Allah, dia sedang diuji Allah dan dia ingin mendapat apa yang terbaik daripada hadiah-hadiah dari Allah ini. Sebab itu kita katakan bercakap pasal kematian, bercakap pasal husnul khatimah, kerana kita tak tahu COVID ini membuat kita boleh hidup kembali ataupun kita terus dijemput Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita sama-sama melihat ke dalam diri. Sudahkah kita rindu dengan Al-Quran? Sudahkah kita ada masa untuk bercakap, untuk mengkaji tentang Rasulullah? Sudahkah kita ada masa untuk menghafal surah-surah yang lebih panjang sedikit untuk kita guna sebagai dalam solat harian kita? Sudahkah kita membaca tafsir Al-Quran? Maka mari kita jatuh cinta. Mari kita lockdown untuk keluar, tapi kita tetap lockdown juga, ataupun kita kata tetap tidak melawan Allah. Tidak, kita tidak lockdown semua dosa. Dari sekecil-kecil dosa sampai sebesar-besar dosa. Maka sekali lagi, dalam lockdown tolong tentukan aktiviti kita adalah aktiviti yang baik, aktiviti kita aktiviti yang Allah redha, dan juga jangan hanya buang masa untuk tidur, untuk gaduh, untuk marah-marah. Adapun untuk makan tidur, makan tidur. Kerana itu merupakan kita akan ditakuti mati dalam keadaan su'ul khotimah kerana tidak amalikan apa yang kita kata lockdown dosa dengan Allah. Tidak lagi buat fitnah, tidak lagi zalim dengan orang, tidak lagi zalim dengan anak-anak, tidak lagi rasa bangga, tidak lagi rasa sombong. Mudah-mudahan, dan kita rasa senang untuk membantu orang lain. Mudah-mudahan kekuatan-kekuatan ini yang kita masih berada dalam lockdown ini membuat kita rasa lapang walaupun berada di rumah yang agak sempit, kerana Allah kata, kalau kamu ingat aku ingat kamu. Bila kamu tolong aku tolong kamu. Sebab itu kata-kata orang yang hatinya dekat dengan Allah sentiasa merasa lapang, sentiasa merasa tenang, dan kekuatan-kekuatan ini akan membuat kita merasa betapa mahalnya nikmat untuk mencintai Allah. Mudah-mudahan ia dapat jadi sebahagian daripada nasihat untuk kita membaiki diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.